Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sambung insya-Allah pada subtopik yang seterusnya, iaitu ghuslun nufasai, mandi orang-orang perempuan yang nifas. Jadi adakah orang perempuan yang nifas itu perlu mandi? Jawapannya ialah seperti mana haid. Pegang kaedah bahawasanya orang perempuan nifas sama macam orang perempuan haid. Begitu Ajma'al ulama'u ala wujubil ghusli bisababin nifasi. Ajma'al ulama'u, telah berijma'lah fa'il oleh ulama' ala, ajma'a ta'alu ala. Ijma' ala wujubil ghusli, atas wajib oleh mandi. Idhafat masdar kepada fa'il. Wujubi mudhaf, jar majrur, al-ghusli mudhafu ilaih. Wajib, ijma' ulama' wajib mandi bisa babi nifasi, dengan sebab nifas. Bisa babi jar majrur, an-nifasi mudhafu ilaih. Wa mimma naqala al-ijma'a, dan sebahagian orang yang menukilkan ia man maf'ulun bih al-ijma'a, akan ijma' fihi, padanya, pada wujubil ghusli fin nifas tu, ataupun bisa babin nifas tu, ialah mubtada' muakhar Ibnul Munzir. Imam Ibn Munzir mengatakan ijma'. Wa Tabariyu ataf, dan juga Tabari kata ijma'. Wa akharuna, dan selain mereka itu. Kerana apa nifas itu wajib mandi? Li'anna nifasa, kerana bahawasanya nifas, an-nifasa isim li'anna, kal haidi ay sabitun, sabit ia, kal haidi, seperti haid. Sama. Wa yashtarikani, dan bersyarikatlah, bersekutulah, bersamaanlah oleh nifas dan haid itu, fi mu'zamil ahkami, pada kebanyakan hukum hakam. Fi mu'zami jar majrur, al-ahkami mudhafun ilaih. Baik, pada kebanyakan hukum sama antara haid dengan nifas. Fahuwa, maka bermula dia nifas tu ialah khabar damu haidin, ialah darah haid, mujtami'un, yang berhimpun, ia darah haid yang berhimpun. Sebab apa? Sebab tertegah dengan ada anak. Sebab tertegah keluar darah itu sebab ada anak. Maka dihimpunkan dalam satu rahim, pada tempoh yang lama keluar anak, maka keluarlah nifas tersebut. Wa innama kana fi muddatil hamli, hanya sahaja adalah pada ketika tempoh hamil itu, yang sarifu ila ghidha'il waladi. Jadi wa innama kana ay kana damu, hanya sahaja adalah ia darah itu, fi muddatil hamli, pada ketika tempoh mengandung, khabar kana, yang sarifu, pergi ia, terurus ia darah itu, ila ghidha'il waladi, pada memberi makan anak. Jadi anak tersedut darah ketika tu, makanan dia. Yang sarifu lah, kita terjemah apa-apalah yang menyebabkan makna terurusnya darah itu kepada, ataupun terarahnya darah itu ke arah makanan budak tadi. Fahina kharajal waladu, maka tatkala telah keluarlah fa'il oleh anak, kharajad damu, maka keluarlah oleh darah. Kerana apa keluar darah bila keluar anak? Li'adami wujudi masrifihi ba'dahu. Masrifid dam ba'dahu, ba'da khurujil walad. Kerana tidak wujud, tidak adanya masrif ni makna makanul jarayan. Asal maknalah makanul jarayan, tempat mengalir. Makna sini tidak adanya tempat untuk mengalir darah itu selepas daripada keluar anak. Tempat mengalir darah ketika tu apa dia? Iaitu anak. Tempat saluran air darah haid itu kena pada anak. Anak tu makan. Sekarang ni tak ada, maka keluarlah darah. Itu ilah pertama. Ataf wali annahu, dan kerana bahawasanya. Kerana bahawasanya itu ataf kepada muka surat sebelah, li anna nifasa kal haid. Sebab yang nak bagi tahu kenapa nifas ni macam haid. Wali annahu, dan kerana bahawasanya nya nifas tu, ataupun bahawasanya nya sya'an, yahrumus saumu, haramlah oleh puasa. Wal wat'u ataf, dan juga bersetubuh. Wa yasqutu fardus salati, dan gugurlah oleh kewajipan sembahyang.
Fa'aujabal ghusla, maka mewajiblah ia syarak akan mandi kal haidi seperti mana haid. Al-ghusla maf'ul bih. Kal haidi jar majrur. Tu ilah yang kedua. Kenapa nifas itu perlu mandi? Kerana nifas tu yang pertamanya seperti mana haid, dan yang keduanya haram puasa. Orang nifas haram puasa, haram wati, gugur fardu, maka wajib mandi macam haid juga. Okey. Wa ikhtalafal ulama'u, telah berselisih pandanganlah fa'il oleh ulama, oleh para ulama, al-ulama'u fa'il. Telah berselisih pendapatlah oleh ulama fi waqti wujubil ghusli, pada waktu wajib mandi. Jadi khilaf ulama bila wajib mandi. Wal asahhu, bermula pandangan yang asah, waw istinaf. Al asah ay al qaulul asah, jumlah tu khabar, annahu bahwasanya sya'an yajibul ghuslu, wajiblah oleh mandi binqita'i basababiyah, dengan sebab inqita'id dami, terputus oleh darah. Itulah. Beza dengan sebahagian mazhab yang kita sebut tadi, yang kita sebut dulu, bahawasanya apa dia? Ada yang berpandangan kalau sebanyak-banyak tempoh nifas 40 hari 40 malam, maka keluar darah pada lepas hari 40, hari 41 keluar lagi, maka dia wajib mandi, wajib sembahyang. Wallahu a'lam secara mutlak ataupun tidak, sebab mazhab kita tak kira gitu. Mazhab kita kalau 60 hari 60 malam, keluar darah lebih 60 hari, istihadah. Dia kena kembali kepada hukum istihadah. Jadi berdasarkan zahir hadis yang lepas yang kita telah bincang, lepas 40 hari keluar darah, wajib mandi, wajib sembahyang. Jadi seolah-olah ketika itu, walaupun ada darah, wajib mandi. Tapi sini menurut pandangan asah, waktu mandi wajibnya ialah ketika putus darah. Wa iradatil qiyami ila salati, ataf kepada inqita', dan berkehendak akan mendirikan kepada sembahyang. Iradatil qiyam idhafat masdar kepada maf'ul. Maknanya kalau dia tidak mau sembahyang lagi, semata-mata putus darah, tak wajib lagi lah. Au nahwiha, nahwis salah, ataupun seumpama sembahyang. Apa seumpama sembahyang? Bayan. Mimma tatawaqqafu sihhatuhu, daripada barang yakni ibadat yang terhentilah fa'il oleh sahnya nyama ala taharati jar majrur, atas suci, iaitu contoh tawaf. Contoh tawaf, baca Quran, pegang Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang Maha mengetahui. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Yathbutu lil alaqati min ahkamil wiladati wujubul ghusli, sabitlah bagi alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Min ahkamil wiladati, daripada hukum-hukum beranak. Min ahkami jar majrur, al wiladati mudhaf ilaih. Sabit apa dia? Fa'il. Wujubul ghusli, kewajipan mandi. Jadi kalau dia gugur anak, dia gugur alaqah, segumpal darah, lepas tu tak keluar darah contohnya, wajib mandilah. Ataupun keluar darah selepasnya, hukumnya adalah nifas. Wa fitrus shaimi biha ay bil wiladah, ataupun bil alaqah, dan batallah puasa dengan sebab tu bi alaqah tu, dengan sebab beranak alaqah, gugurlah sini. Wa tasmiyatud dami aqibaha nifasan, ataf kepada wujub, dan sabit juga penamaan darah selepas alaqah. Ini selepas gugur alaqah tu, nifasan, maf'ul bih bagi tasmiyah, sebagai nifas. Okey. Wa tazidul nuqtah. Ayat baru, istinaf. Wa tazidul mudghatu. Itu hukum-hukum yang sabit dengan alaqah, iaitu apa dia? Wajib mandi selepas gugur, batal puasa kerana dikira beranak. Kemudian penamaan darah tu sebagai darah nifas selepas daripada keluar alaqah tu. Tambah sikit bagi mudrah. Mudrah ni segumpal daging. Gugur juga tapi segumpal daging. Wa tazidul mudghatu, dan tambahlah oleh mudrah. Tambah apa dia? Binqida'il iddati, dengan habisnya iddah. Habis iddah kan dengan beranak, maka memadai dengan gugur segumpal daging. Kalau segumpal darah, makna tak cukup lah. Tak memadai lah, kena segumpal daging. Binqida'il iddati, dengan habisnya iddah. Wa husulil istibra'i, dan hasilnya istibra'. Istibra' ni bagi hamba lah. Istibra' ni nak kosong rahim, sebab nak bagi tuan baru. Dengan sebab beranak. Beranak apa? Beranak segumpal daging. Kalau segumpal darah tak cukup. Wa tazidu, itu untuk segumpal darah. Untuk surah pula, wa tazidu ma fiha suratun walau khafiyatan biwujubil ghurrati. Okey, kalau beranak keguguran tapi dah ada bentuk.
Okay, dia kata, wa tazidu, dan tambahlah ia ma oleh ma barang fa'il. Barang fiha yang padanya, pada ma tu suratun ataupun fiha fil mudrah tu. Boleh tak? Fiha ai fil mudrah, tapi tak akan jadi aid lah pula. Jadi ma tu kita buat aid je lah. Fiha ai fi ma tu kena pada mudrah ataupun kena pada anak tu lah. Pada wiladah tu ataupun pada mudrah boleh juga. Wa tazidu ma fiha suratun. Padanya pada mudrah ataupun pada daging tu ada surah, ada bentuk manusia. Walau khafiyatan, ay walau kanatis suratu khafiyatan. Walaupun bentuk manusia tu khafiyah, tersembunyi. Tersembunyi ni maksud dia gini. Dia ada dua, zahirah, khafiyah. Zahirah maksudnya tidak perlu kepada bidan ataupun kepakaran tertentu untuk menyatakan ini bentuk manusia. Nampak jelas manusia. Jadi kalau khafiyah maknanya dia perlu kepada bidan, dia perlu kepada orang yang pakar untuk mengetahui dia ni adalah bentuk manusia. Maka kalau keguguran tu dah berbentuk manusia walaupun khafiyah, maka tambah lagi. Dia tu mana darah yang keluar selepasnya nifas, batal puasa, penamaan darah nifas, wajib mandi, kemudian terhasilnya habisnya iddah, kemudian istibra', tambah satu lagi biwujubil ghurrati, dengan wajib ghurrah. Dengan wajib ghurrah. Ghurrah ni ada dua makna, dhabit makna. Kita bagi makna yang berkaitan ni lah. Ada dua makna sebenarnya, dia ada dua makna tapi ini salah satu daripada maknanya, iaitu ghurrah ialah ma yajibu 'alal jani. Tulis ma yajibu, barang yang wajib ia barang 'alal jani, atas orang yang buat jenayah. Daf'uhu, memberinya jani, lil warathati, bagi ahli waris, fi hali tasabbubihi, pada keadaan dia menyebabkan, fi isqatil janini, pada keguguran janin. Sekali lagi, ma yajibu, barang yang wajib, alal jani, atas orang yang buat jahat, daf'uhu, memberinya orang yang buat jahat tu, lil warathati, pada ahli warisnya, fi hali tasabbubihi, ketika keadaan dia tu menjadi penyebab, fi isqatil janin, pada keguguran janin. Jadi kalau dia lah tiba-tiba dia langgar orang tu sampai tu kawan tu gugur ke, contohnya dia langgar kawan tu sampai kawan tu gugur. Gugur tu berbentuk dah manusia. Gugur tu dah berbentuk dah manusia. Mana segumpal darah tak cukup, segumpal daging tak cukup, maka dia kena bayar ghurrah. Ghurrah ni seperti mana denda lah, ada bayaran tertentu. Kena bayar kepada orang tersebut, kena bayar kepada lil warathah, kepada ahli warisnya. Dengan sebab dia tu lah menyebabkan kawan tu gugur kandungannya, yang mana kandungan tersebut sudah berbentuk manusia walau khafiyah. Begitu. Hukmu ma idza kharajal waladu jafan. Topik seterusnya, hukum apabila keluar darah dalam keadaan kering. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.